Gegar di pagi hari. Segala sentosa. Apa kabar Malaysia? Apa kabar Malaysia? Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Apa khabar Ashraf? Khabar Lama baik. tak jumpa. Alhamdulillah, itulah lama tak jumpa kan. Berehat sekejap dan kembali semula ke set Apa khabar Malaysia. Hari ini 1 Disember 2023, bulan terakhir untuk tahun 2023. Ni dah masa bulan untuk kita cross check lah kita punya azam-azam setahun ni kan. Pas ke tak pas ke? Kalau macam saya yang pertama sekali tu yang akan ulang setiap tahun tu tak pas lah. Oh, tak pas Azam nak pergi gym. Sampai ke sudah tak pergi kan. Mungkin tahun depan kita bawa tahun depan. Tahun depan. Apa yang kita tak dapat untuk tahun ni kita bawa ke tahun depan. Tapi sekejap tu lah. Orang kata apa? Sekejap saja dah masuk bulan 1 Disember. Sebulan lagi maksudnya nak New Year, tahun baru. Tapi bila kata tahun baru ni kita nak tanya sikit azam baru Ashraf. Apa azam baru tu? Azam baru saya pertama sekali kembali semula azam yang tahun ni tak lepas lagi kan. Nak pergi ke gym semula. Tapi yang paling penting jugalah hujung tahun ni daripada kita beria-ia nak memikirkan azam kita tahun depan. Lebih baik sebenarnya kita kena cross check dululah. Ataupun bermuhasabah diri kita untuk azam tahun ni. Mana perkara-perkara yang tidak baik kita lakukan, kita doakan ataupun kita kena ada satu kekuatan untuk tidak mengulanginya. Dan jujur tahun ini juga kita kena salah satu lagi tentang kewangan, perbelanjaan. Dah kena buat cross check dengan diri sendiri, adakah tahun ni kita berbelanja dengan perlu berhemah ataupun sebaliknya. Dan kalau tak berhemah tu tahun depan dah kena fikir dah cara-cara yang strategi yang sesuai untuk kita lakukan supaya perbelanjaan kita ini tidaklah melebihi daripada bebanan ataupun kewangan yang kita ada. Kena belanja mengikut keperluan. Itu dia azam tahun baru Ashraf. Azam tahun baru saya pula rahsia. Gitu. Tapi cerita saya tahu dah. Dah tahu dah. Diam-diam saja ya. Okey, baik, bagi ni kita nak berkaitan banyak tentang banyak isu khusus hari Jumaat ini. Kita nak bercakap isu kesihatan dan juga inovasi yang dilakukan oleh para pelajar dan juga dalam masa sama juga nak menyaksikan bagaimana strategi jualan rahmah ni yang telah pun berlangsung sepanjang tahun ini. Jualan rahmah telah pun dilakukan dan rata-rata penduduk di Malaysia secara khususnya merasai bersyukur kerana wujudnya jualan rahmah ini yang sedikit sebanyak membantu kepada keperluan harian mereka apabila harga yang dijual itu lebih rendah berbanding harga di pasaran. Ini adalah yang telah pun diakui sendiri oleh beberapa golongan khususnya B40 yang telah pun mendapat manfaat daripada program jualan rahmah bergerak yang mana merupakan inisiatif di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dan saya kira jualan rahmah seperti ini pastinya juga membantu kepada keluarga-keluarga yang memerlukan dan juga apabila kita membeli barangan keperluan asas. Dan di antara perincian yang lain itu, jualan rahmah bergerak inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dilihat amat berkesan dan dapat membantu isi rumah khususnya golongan B40 dalam menjimatkan perbelanjaan mereka ketika membeli barangan keperluan. Perkara ini diakui oleh Suri Rumah Maznah Zakaria 35 yang tidak melepaskan peluang ini untuk berkunjung ke program berkenaan yang dianjurkan di pekarangan Masjid Bukit Setongkol dan selepas itu juga bersama-sama dengan keluarga jugalah membeli barangan-barangan asas Ashraf ini dengan harga-harga yang berpatutan. Betul, dan juga komitmen itu juga telah pun dinyatakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam Belanjawan 2024 Malaysia Madani yang mengatakan bahawasanya jualan rahmah ini akan tetap diteruskan sehingga ke tahun depan. Ini adalah salah satu program ataupun inisiatif yang sangat baiklah khususnya bagi mereka yang terkesan dan diharapkan lebih banyak lagi masuk ke setiap daerah, setiap kampung, setiap taman bagi memastikan supaya manfaat diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Betul. Apabila inisiatif-inisiatif seperti jualan rahmah ini disediakan oleh kerajaan kita, diharapkan rakyat Malaysia dapatlah memanfaatkan sebaiknya jualan seperti ini yang dilakukan untuk manfaat kita semua bersama. Betul. Okey. Baik, kita nak bersama dengan rakan tugas kita dari Bilik Berita untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung tentang berita-berita semasa. Jom kita bersama dengan beliau. Let's.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 121 daripada 128 rakyat Malaysia yang terkandas di Laut Kaing Utara Myanmar, ekoran pergolakan di wilayah berkenaan berjaya dibawa pulang ke tanah air hasil kerjasama dengan kerajaan China dan Myanmar. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata, 7 mangsa lagi tidak dapat dibawa pulang ketika ini atas beberapa sebab, namun kerajaan akan mengikuti perkembangan semasa dan melakukan proses evakuasi seterusnya. Kenapa hanya balik 121? Sebab sebelum proses evakuasi berlaku, 2 orang warga negara kita minta dikecualikan ataupun menarik diri daripada untuk dipulangkan. Kemudian seorang lagi kita dapat dijangkit tetapi berada di luar kawasan, iaitu di kawasan jauh lebih 1000 km daripada kawasan sempadan. Dan semasa proses evakuasi berlaku, ada 3 orang yang sepatutnya berada di sempadan pada masa yang telah pun ditetapkan tidak berada di sempadan itu, iaitu pada hari semalam. Dan seorang lagi berada di sempadan dan sepatutnya ikut tetapi terkandas akibat individu tersebut mempunyai rekod jenayah di negara China. Laporan seterusnya, jeda kemanusiaan tidak sepatutnya dianggap sebagai penyelesaian kepada konflik berlarutan di Gaza. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sebaliknya, jeda kemanusiaan itu harus menjadi permulaan bagi proses keamanan dan gencatan senjata yang berkekalan. Malaysia menggesa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC memulakan langkah yang perlu untuk memastikan penyelesaian 2 negara menjadi kenyataan. Tegasnya penyelesaian itu mendapat sokongan global dan turut disokong oleh banyak resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Datuk Seri Zamri berkata dunia sedang memerhati dan bergantung harap kepada PBB untuk membetulkan kesilapan sejarah kuasa besar yang menyebabkan pembunuhan dahsyat dan berpanjangan dalam tempoh lebih 7 dekad. Beliau mengulangi satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkekalan adalah dengan memberikan Palestin hak mutlak yang tidak boleh dinafikan melalui penubuhan negara Palestin yang bebas dan merdeka berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Terdahulu, Kementerian Luar Qatar mengumumkan jeda kemanusiaan yang bermula 7 pagi Jumaat dilanjutkan selama 1 hari lagi pada Khamis. Seorang penganggur dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan membunuh bapa saudaranya setelah Mahkamah Tinggi Taiping mendapati tertuduh tidak sioman ketika melakukan perbuatan itu 3 tahun lepas. Pesuruhjaya Kehakiman Nur Rowina Muhammad Nordin berkata kes itu tidak perlu dipanggil untuk pembelaan susulan mahkamah berpuas hati dengan laporan dan keterangan saksi, iaitu seorang sekretari yang mengesahkan tertuduh mempunyai penyakit skizofrenia sejak 2009. Tertuduh Ahmad Tarmizi Harun, 33 tahun, juga mempunyai kebergantungan kepada dadah. Selain berada dalam keadaan mental tidak waras dan tidak sedar terhadap sifat dan akibat daripada perbuatannya, mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh dihantar ke Hospital Bahagia Ulu Kinta, Tanjung Rambutan mengikut Seksyen 348 Kanun Tata Cara Jenayah. Sementara itu, di Perak, seorang buruh kebun sawit dihukum penjara setahun oleh Mahkamah Magistrate Teluk Intan selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menyebabkan kecederaan terhadap ibu kandungnya yang enggan memberi wang Isnin lalu. Magistrate T. Ashvini memerintahkan Chai Chontak, 29 tahun, dijatuhkan hukuman itu bermula tarikh tangkap, iaitu pada hari kejadian. Lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera ke atas Hiu Yok Cheng, 50 tahun, yang merupakan ibu kandungnya di sebuah rumah dalam bangunan pejabat DAP, Lorong Taman Langkap Jaya di Teluk Intan pada 3 petang 27 November lepas. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, seperti yang saya maklumkan di awal tadi, kita nak bercakap tentang isu perubatan dan Ya. isu kesihatan ni merupakan salah satu isu yang saya kira kadang-kadang malu nak diperkatakan dan ada yang mengambil tindakan untuk diam-diam je. Sedangkan ia salah satu masalah kesihatan yang barangkali perlu mendapat rawatan segera dan jika tidak lakukan rawatan segera barangkali boleh menjangkiti orang lain juga, khususnya Ya. kepada pasangan. Betul. Hari ini kita bersama dengan individu yang lebih layak untuk bercakap tentang perkara ini, iaitu Dr. Mansur Ramli ataupun lebih dikenal sebagai Dr. Manti TDI. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. kali ini kita bercakap tentang topiknya bahaya ketuat kemaluan ataupun ketuat kelamin. Ya. Itulah bila sebut isu kemaluan, kelamin ni suka banyak menyendiri, tak nak beritahu kepada orang lain. Betul. Dan kadang-kadang tu ada yang mengambil ringan. Bila tak buat self check orang Betul, kata kan. betul. Jadi awal ni mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita dulu tentang isu masalah ketuat kelamin ini. Terima kasih banyak. Ketuat kelamin sebenarnya ramai orang ada. 10 lelaki, 9 ada. Oh, okey. Dia membawa virus tu bersamanya. Daripada 9 tu, 3 keluar simptom. Ya. Dan berbahaya sekali, ketuat kelamin ini disebabkan oleh human papillomavirus dan dia akan menjangkiti isterinya dan itulah satu-satunya virus yang menyebabkan kanser kepada wanita. Ya, ramai orang tak okey. tahu hari ini sebenarnya kanser pangkal rahim disebabkan oleh ketuat, virus ketuat yang ramai orang tak tahu. Aha. Okey. Seterusnya saya ada soalan sebab doktor mulakan dengan fakta 9 daripada 10 lelaki. Doktor tak sebut tadi kan daripada wanita. So soalan saya asas ni, adakah ianya bermula daripada lelaki? Ketuat kelamin banyak berlaku kepada lelaki berbanding wanita. Okey. Okey. Dan lelaki lebih banyak presented sebab dia keluar. Yang wanita dia masuk ke dalam dan menyebabkan kanser pangkal rahim. Jadi kita dapati bahawa ketuat kelamin ini nampak di lelaki. Dan lelaki bila dia bersama dengan wanita, dengan pasangannya, dia akan masuk ke dalam dan menyebabkan ketumbuhan dekat pangkal rahim. Jadi daripada 9 yang ada tu, kebanyakan boleh hilang sendiri. 3 daripada 9 itu saya yang keluar sebagai ketuat. Dan kita tanpa kita sedar sebenarnya setiap hari bila kita bersama, kita akan menjangkiti pasangan kita tanpa kita sedar. Jadi kita sendiri kena ada kesedaran juga, awareness itu daripada diri kita tentang ketuat kelamin ni ya doktor ya? Betul. Jadi bercakap tentang ketuat kelamin ini, bagaimana keadaannya ataupun kadang-kadang kita macam rasanya dia macam rashes biasa ataupun ruam biasa, tapi sebenarnya ketuat kelamin itu bagaimana? Ketuat kelamin ni sebenarnya adalah jenis ketuat. Sama macam ketuat kat tangan, ketuat kat kaki, ketuat kat badan. Cuma bila dia duduk di kelamin, kita panggil dia ketuat kelamin. Dia disebabkan oleh virus, HPV, human papillomavirus. Adik-beradik dia lebih daripada 100. Jadi yang keluar kat luar tu jenis lain, yang masuk kat dalam tu jenis lain. Jadi bila kita tengok tak nampak, kebanyakan tangan kita kat tempat-tempat yang tersembunyi, tempat yang gelap, yang suam tu dia ada. Cuma dia akan keluar bila betul-betul dia ada orang yang ada masalah yang kesihatan, kencing darah tinggi ataupun immunokompromis, orang yang lemah pertahanan badan, maka dia akan keluar. Orang yang kurang jaga kebersihan, kerja tempat-tempat yang kotor, tak cuci betul-betul, jadi dia akan keluar. Sebab tu kanak-kanak kat kampung-kampung kita dulu ramai orang kena ketuat. Main sana, main sini, kotor sana, kotor sini, main dengan ayam, main dengan kucing. Itu nampak kat tangan. Tangan. Daripada tangan dia boleh pergi ke dalam. Jadi bila pergi ke dalam, bergaduh suami isteri, katanya awak ada perempuan lain. Saya pernah jumpa daripada kaki dia garu-garu naik ke tangan. Garu-garu pakai kelamin, pergi kat kelamin pula. Pergi kat isteri pula. Gitu. Jadi kita nak kenal kelamin ketuat ni sebenarnya bila dia timbul baru kita kenal. Tak timbul tak kenal. Sebab itulah wanita kita galakkan ambil vaksin. Vaksin tu boleh dapatkan untuk mencegah jangkitan kemungkinan ketuat dan mencegah kanser. Satu-satunya kanser yang boleh dicegah ada dengan vaksin adalah kanser pangkal rahim. Sebab itu wanita amat digalakkan dan ianya juga telah pun dilakukan satu inisiatif oleh kerajaan untuk memastikan supaya wanita mengambil vaksin ataupun vaksin HPV Di sekolah. Betul. Dalam konteks ini juga saya nak bertanya berkaitan tentang virus HPV tadi itu kan. Adakah ianya memang satu virus memang secara semula jadi berada dalam badan seorang manusia ataupun ianya berlaku disebabkan faktor-faktor lain yang menyebabkan virus itu terhasil dan aktif? Dia berada di luar. Di kawasan-kawasan yang bila kita kata agak kurang bersih, tangan, kaki, kemaluan yang tersembunyi, yang gelap, yang suam, yang lembab, dia memang suka duduk kat situ. Kita jarang garu bahagian lain, kita garu bahagian bawah aja. Masa kita shave, masa kita datang bulan, masa kita bersama, kadang-kadang kita kurang bersih sebelum dan selepas. Masa tu dia berjangkit. Dia tak masuk dalam,
dia berada di luar. Dia berada di luar. Macam kita salam dengan orang, kongsi slipper. Lepas tu kita kat rumah kita kadang-kadang kat lantai yang basah, dekat asrama. Kita salam-salam dengan orang tu, dia boleh kena. Dia boleh berjangkit. Agak mudah juga Mudah, cara sangat mudah. penjangkitan ketuat kelamin ni, Doktor, ya? Ya. Jadi apa lagi simptom-simptom lain, Doktor, kalau kita terkena ketuat kelamin? Ketuat ni simptom dia tak macam demam, dia tak demam. Dia tak demam. Jadi dia timbul. Ya. Bila timbul baru kita nampak. Dan ramai orang ambil sambil lewa kecil tu kan, dia main-main dulu pakai kepit kuku dulu, kat bahagian-bahagian yang tersembunyi tu dia simpan dulu. Terutama bahagian kelamin lagilah malu. Nak cakap dengan isteri takut isteri marah kata perempuan lain. Betul? Dia diam dulu kan. Entah-entah ada perempuan lain pun betul entahlah tidak kan. Ada yang lelaki bagi kepada lelaki, ada perempuan bagi kat lelaki bagi kat isteri. Jadi yang bagi ketuat kelamin ramai orang sembunyi. Sebab malu, tak tahu nak jumpa kat mana. Takut orang pandang negatif, takut isteri marah dan sebagainya. Jadi dia akan nampak bila keluar saja, tak nampak tak keluar. Tak keluar tak nampak. Okey, untuk penyakit kelamin ni, adakah ia merupakan sebahagian juga daripada penyakit STD? Dia bila mana penyakit itu boleh merebak bila kita bersama, sexual transmitted disease dikatakan sebahagian daripada. Maksudnya ketuat bila ada di kelamin, bila kita bersama dan menjangkiti pasangan, maka dia dikategori sebagai STD selain daripada gonorrhea, syphilis, HIV dan herpes dan sebagainya. So ketuat adalah ketuat kelamin adalah dikategorikan dalam kategori sexual transmitted disease. Okey, kalau dah masuk dalam sexual transmission disease, adakah ianya berjangkit itu melalui hubungan intercourse saja ataupun ada juga cara lain boleh menyebabkan terjadinya ketuat kelamin ni, Doktor? Sentuhan juga. Skin to skin. Tangan dia ada ketuat, dia pegang isteri dia bahagian kelamin isteri, jangkit. Jadi bila dia bersama boleh pergi ke mulut. Bila bersama boleh pergi ke mulut. Sebab tu ketuat ni daripada tangan, daripada kaki pergi ke tangan dia pegang isteri dia bahagian kelamin, boleh jangkit. Bahagian lembab. Yang suam, yang tersembunyi, itu dia akan jangkit. Jadi isteri je pula, daripada isteri bagi kat suami je pula. Jadi bila dia bersama suami dengan isteri dia ke isteri dia lah. Asalnya tidak. Asal daripada jari. Pergi kat suami isteri dia pas kat. Bila kata daripada kelamin kepada kelamin seseorang, baru dikategorikan sebagai seksual. Kalau daripada tangan ke kelamin, tak. Daripada tangan ke tangan, tak. Okey. Gitu ceritanya. Dah jelas berkaitan bagaimana cara jangkitan tu. Cuma dalam konteks tadi kita ada sebut berkaitan tentang bagaimana strategi kerajaan kepada wanita secara khususnya digalakkan mengambil suntikan HPV ataupun Gardasil. Memandangkan faktor tadi, lelaki lebih banyak mengalami simptom ni tetapi barangkali tidak kerana mudah nak dikelihatan. Adakah sebenarnya suntikan HPV ataupun Gardasil ini juga perlu diambil oleh kaum lelaki? Soalan yang bagus. Wanita boleh mendapat kanser disebabkan ketuat. Lelaki tak dapat. Maksudnya ketuat yang ada pada lelaki dia presented kat luar sebagai ketuat saja. Very less dia menjadi kanser kepada lelaki. Tetapi dia boleh menyebabkan tersembunyinya kepada wanita yang menyebabkan kanser. Jadi lelaki yang ada simptom, yang kerap, yang banyak jadi ataupun dia memang ada simptom tu, kita galakkan dia ambil. Ataupun siapa-siapa yang ada banyak partner. Lelaki yang ada banyak partner, dia sendiri tahu dia ada partner sana, partner sini, kita galakkan dia ambil. Siapa-siapa yang tak ada partner pun dia risau, dia boleh ambil juga. Tapi dia tidak menghalang dia kena kanser sebab ketuat lelaki tidak menjadi kanser, ketuat kepada wanita jadi kanser kat dalam pangkal rahim. Kesimpulannya digalakkan sekiranya berkemampuan. Jadi pun ada risiko. Digalakkan lelaki pun juga mengambil juga ni vaksin dan juga wanita juga ya. Okey, Doktor, apabila kita ketahuilah simptom-simptom dan bila dah terkena. Jadi bagaimana ini didiagnosis ketuat kelamin itu sebenarnya? Diagnosis tu selalunya secara klinikal. Maksudnya fizikal kita tengok nampak baru ya. Nampak kita tengok itu kita kenal itu memang ketuat. Nombor dua, kita boleh ambil sampel. Ambil sampel, letak ke makmal, kita boleh tengok under mikroskop, histopatologi kita nampak memang ketuat. Selalunya adalah secara klinikal. Dia tak ada cek darah tak nampak. Cek air kencing tak nampak, X-ray tak nampak. Sebab tu biasanya nak kena tunggu nampak di luar secara fizikal baru boleh disahkan. Betul. Itu cara yang paling mudah. Okey, baiknya. Dalam konteks ni ada pandangan mungkin disebutkan tadi kerana nampak kalau di luar tangan mungkin akan nampak buruk. Tetapi kalau di kawasan alat sulit, barangkali orang luar tak nampak. Jadi mengambil ringan kerana barangkali tak rasa apa-apa saja sekadar ada di luar, tak cantik pun sendiri yang nampak. Malah ada yang mengambil
pendirian ataupun sikap tidak mahu berjumpa dengan doktor ataupun Doktor. klinik untuk menyelesaikan masalah ini. Sekiranya dibawa kepada pakar perubatan, apakah tindakan yang selanjutnya akan diambil oleh pakar perubatan untuk memastikan supaya barangkali ianya dapat mengurangkan risiko atau barangkali dapat mengurangkan ataupun isu ini terus berlaku? Okey, pertama bergantung kepada keterukan. Ada orang datang sebiji, ada orang datang banyak, ada terus. Okey. So kalau ketika dia besar tu kita tak ada pilihan, terpaksa kena buat krioterapi, pakai nitrogen cair untuk burnkan dia, ataupun kita buat laser terus buang dia. Kalau dia betul-betul banyak, memang tak ada peluang untuk kita nak apply ubat. Tapi kalau satu kecil-kecil halus, kita boleh cuba letak ubat dulu. Ada ubat titis untuk macam kampung dulu letak getah betik, orang kampung dulu tradisional. Sekarang kita ada ubat, memang kita ada ubat boleh letak, cuma ubat tu berasid, tak boleh letak banyak, letak sikit-sikit dan rajin, sikit dan rajin. Lepas tu jaga kebersihan. Kita boleh cuci, nasihatkan dia pakai air garam untuk scrub sebelum mandi. Ni benda yang orang tak tahulah. Garam tu boleh matikan anak-anak dia. Tapi bila dah bapak memang tak boleh lah, bapak memang kena buang. Yang anak-anak yang mana 9 yang ada tadi tu yang belum naik, kita mandi, kita ambil garam halus, kita scrub dulu, baru kita mandi. Ataupun kat tempat kerja kita ambil sanitizer COVID yang ada alkohol tu, boleh matikan anak-anak dia. Letak sanitizer COVID, cuci kat situ. Supaya dia yang kecil tu boleh dia letakkan ubat dan kita cegah dia sebelum dia membesar. Tapi kalau dah besar ke rumah, kita kena laser dia, buang dia tertutup. Okey. Ya, bercakap tentang prosedur yang doktor cakapkan tadi, menggunakan laser dan sebagainya. Adakah ianya sakit ataupun painful ataupun bagaimana? Lelaki ni paling takut itulah nak jumpa doktor. Sakit. Ya, sebenarnya prosedur laser ni ada banyak, ada juga yang kecil, ada doktor yang letak krim 6 krim saja. Okey. Ada yang tak letak langsung, dia biarkan itu saja. Tapi bagi saya selalunya benda tu sakit. Sama ada laser yang CO2 atau laser yang potong untuk buang semacam sunat tu, tetap sakit. Saya bagi bius dulu. Bius di tempat-tempat yang kita ada tu baru kita ni lah. Biasanya bius tu berkesan dalam 3 hingga 5 saat je ada berkesan. Sekejap je. Macam sunat lah gitu. Okey. Kalau katakanlah seseorang itu lepas tengok rancangan kita ni kan, terus buat self checking, bagus, terus buat self checking dan perasan memang ada dan mengambil tindakan untuk merawatinya, adakah mereka ini perlu merujuk kepada klinik ataupun hospital punya pakar dalam bidang STD ataupun mana-mana klinik ataupun klinik kesihatan boleh untuk menyelesaikan masalah ini? Kita boleh terus berjumpa dengan doktor mana-mana saja, tak perlu pakai STD pun tak apa. Tapi kita boleh minta pandangan doktor ataupun terus ke farmasi. Kalau siapa yang malu untuk nak jumpa dengan doktor halus-halus kecil-kecil lagi kan, sama dekat mana bahagian tangan atau bahagian kelamin, kita boleh beli ubat tu kat farmasi dan pastikan kita letak sikit tapi kerap. Jangan letak banyak sebab dia akan burn area tu. Jangan beli kat online, beli kat farmasi ataupun doktor. Kita boleh letak dia sikit dan kerap-kerap. Dia akan burn, dia akan mati sampai akar. Kalau malu berjumpa dengan doktor. Kalau kita rasa comfortable jumpa dengan doktor, doktor akan bagi ubat tu dulu. Apa nama ubatnya tu? Biasanya kita boleh beli kat farmasi ubat ketuat, dia banyak nama lah. Dia ada asid dalam tu, salicylic, ada hanya mention itu saja kepada farmasi dekat. Ada LG Corn Watts. Farmasi akan ada beberapa nama senarai. Di dalam tu ada salicylic acid, kita boleh letak. Jangan beli online, beli dengan farmasi ataupun dengan doktor. Dia akan ajar, insya-Allah. Pastinya beli ubat yang berdaftar dengan KKM juga. Kalau tidak nanti yang dah teruk jadi makin teruk pula. Teruk. Okey. Saya nak bercakap tentang gaya hidup juga, kerana difahamkan tadi faktor kesihatan dan juga kebersihan itu merupakan faktor antara penyebab utama juga dalam berlaku isu ini. Soal gaya hidup, berbalik kepada sebab disebut tadi, lelaki kan 9 tu angka besar daripada 10 tu sebenarnya. Gaya hidup lelaki, adakah sebabkan itu menyebabkan faktor ini berlaku? Sebagai contoh, ada lelaki ini secara general yang di lapangan yang barangkali tidak mengetahui aspek kebersihan. Pakai seluar dalam pun kadang-kadang 2-3 kali diulang-ulang. Kadang-kadang ada yang perkara begini nampak macam remeh, tetapi itu realiti yang berlaku. Adakah faktor-faktor sendiri ini yang menyebabkan lelaki menjadi penyumbang utama berlakunya isu ini? Lelaki ni kerja di luar. Banyak benda yang melibatkan kebersihan kepada diorang. Kerja-kerja yang kat luar, ada pakai safety shoes, ada yang kerja kontraktor, ada yang kadang-kadang tak ambil kesan tentang kebersihan. Jadi diorang mudah terkena. Jadi apa yang perlu diorang buat, macam saya cakap tadi, selepas habis kerja tu, kita bersihkan betul-betul tempat-tempat yang kita rasa kemungkinan mudah berlaku. Tetapi sekiranya ketuat tu melibatkan bahagian kelamin, kita masuk fasa kedua. Pastikan jangan banyak pasangan. Walaupun kondom tu boleh menghalang jangkitan kuman ke bahagian lebih dalam, tetapi ketuat tu tidak berada di bahagian yang di hujung saja. Dia berada ke ari-ari.
Jadi walaupun kita pakai kondom untuk bersama lelaki dengan bersama dengan wanita, dia masih lagi ada area ke ari-ari yang boleh menjangkiti. Kita tak ada kondom yang tutup semua. Jadi yang penting sekali selain daripada kita mencegah menjangkiti pasangan, kita jaga kebersihan dan dapatkan rawatan yang cepat. Dan yang bagus dapatkan vaksin, terutamanya wanita. Ramai orang tak dapatkan vaksin Okey. tu lagi. Selepas ini kita bercakap bagaimana kesan sekiranya dibiarkan begitu melarat dan tanpa apa-apa tindakan untuk merawatnya, dan nak tahu kesannya semuanya akan dimaklumkan oleh doktor selepas ini. Dan berehat seketika. Kembali. Terima kasih anda terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, dan tadi kita berkongsi dengan anda berkenaan tentang bahaya ketuat kemaluan. Jadi kita nak sambung lagi bersama dengan Dr. Man. Jadi Dr. Man, ni saya curious ataupun nak tahu jugalah ya, apabila kita dah merawat untuk ketuat kemaluan ini, jadi adakah mungkin ada risiko yang berjangkit kembali ataupun terjadi lagi? Selalunya dia tak hilang habis. Yang kita buang tu yang nampak mata kasar. Okey. Kalau kita teropong mikroskop pun kita tak nampak virus tu sangat halus. Kebanyakan dan majoriti kes dia akan datang semula. Dia akan datang semula. Jadi pencegahan tu penting. Okey. Hampir 99% datang balik. Cuma kalau sekiranya kita dapat beritahu dia awal, dapatkan vaksin, pencegahan betul-betul, cuci betul-betul, bersih betul-betul, datang jumpa kita balik kalau ada, insya-Allah dia tak jadi banyak macam tu. Macam saya pesan tadi tu, selepas kita operation, selepas kita laser dia, selepas kita rawat dia ataupun dia dah sembuh, kita pastikan, saya selalu pesan cuci dengan air garam ataupun garam halus untuk buat scrub sebelum mandi, ataupun cek selalu, isteri cek isteri, suami cek isteri, hari-hari cek tengok. Jadi kita cucikan dia bersih-bersih, insya-Allah dia tak datang. Insya-Allah saya boleh jamin, insya-Allah dia tak datang balik. Walaupun sebenarnya dari segi klinikal, dari segi ni dia memang akan datang balik. Okey. Doktor, HPV vaksin salah satu inisiatif yang boleh untuk membantu bagi menyelesaikan perkara ini. Kalau saya melalui bacaan saya, perlu diambil HPV vaksin ni ada 3 kali suntikan yang mereka perlu lalui dengan jeda masa tertentu. Selepas komplit ataupun selesai 3 suntikan ini, adakah sudah cukup untuk seorang individu itu mempertahankan diri daripada terkena dengan virus ini, ataupun ada jeda masa yang dah expire, kena buat lagi sekali ni? Bagaimana doktor? Okey, selalunya vaksin ni untuk kanak-kanak sekolah ataupun anak-anak sekolah kita bagi 2 dos. Untuk yang dewasa kita bagi 3 dos. Dan kajian menunjukkan dia boleh tahan antara minimum 6 tahun up to 10 years lah. Tetapi kebanyakan kita kalau kita dah ambil tu selalunya should be okay. Dia takkan kosong. Dia tak kosong. Cuma kalau nak buat full protection, kita boleh dapatkan booster after 6 years to 8 years boleh dapat balik. Dan selain daripada itu juga untuk wanita kita akan pastikan dia kena follow up buat pap smear every year untuk pencegahan. Pencegahan untuk mencegah dia daripada kanser. Jadi injection saja tak cukup. Kita buat pap smear untuk wanita tu sebenarnya kita nak tengah tengok kanser. Setiap kali buat pap smear tu kita nak tengok kanser, nak tengok kanser. Sebab lelaki kita tengok kat luar, wanita tak boleh. Jadi selain daripada kita dapatkan vaksin, kita kena follow up wanita juga. Saya selalu sebut pasal ni supaya majikan-majikan kat luar sana kita dapat buat sesuatu benda untuk membantu wanita supaya kita boleh dapat sekurang-kurangnya kalau tak dapat kanser pun tak kena ketuat kat luar yang dibawa oleh suami. Kita boleh dapatkan minta Kementerian Pembangunan Wanita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan buat supaya kita dapat bagi free, tak payah bayar 550 kali 3. Saya menggalakkan kabel, saya menyeru majikan-majikan kat luar sana Buat promosi khas. Buat promosi khas, panggil semua staf turun ataupun bagi bayaran panel. Panel tak cover vaksin. Kami tak pasal vaksin. Kalau sekiranya percuma, ramai orang nak ambil. Vaksin ni dah lama tak semacam vaksin COVID, tak ada masalah, tak ada komplikasi apa-apa. Dia cuma sakit sikit saja. Tapi sekiranya majikan-majikan kat luar sana bekerjasama membantu untuk memberi vaksinasi kepada kesemua kaki tangan, bagus. Masuk ke dalam panel ataupun kita dapatkan Kementerian Kesihatan percuma. Kan? Ini satu inisiatif yang boleh dilakukan kerana ia terkait soal kesihatan dan terkait soal kesihatan, terkait juga soal produktiviti. Betul. Ini akan membantu juga sebenarnya produktiviti kepada syarikat. Baik, saya dapat juga tadi disebut wanita kesan buruk dia adalah mendapatkan kanser. Lelaki bagaimana kesan paling buruk? Lelaki walaupun risiko untuk kanser untuk lelaki itu ada. Ketuat untuk lelaki walaupun di kelamin dia boleh dapat kanser juga. Cuma risiko dia sangat-sangat kurang. Jadi untuk lelaki ni sebenarnya dia adalah orang yang utama untuk memastikan supaya isteri dia tak kena. Sebab dia yang akan pergi menyumpai isteri dia ataupun pasangan dia. Wanita tak akan dapat daripada sendirinya.
Jadi kalau kita dapat merawat lelaki, suami ni pastikan dia bersih dan cantik dan tak ada ketuat, insya-Allah maka selamatlah isteri. Jadi kita nak rawat suami dulu. Wanita kita cegah. Tetapi lelaki ni pastikan dia sentiasa orang kata apa, tidak ada ketuat, maka insya-Allah selamat dua-dua orang. Okey. Sedikit saja ringkas doktor, memandangkan ni isu berkaitan lelaki dan wanita dan juga suami dan isteri. Dan sebut juga tadi tu macam lelaki ni antara penyumbang lah kepada wanita kan. Jadi untuk kita melandaikan isu ni supaya tidak dianggap sebab ini salah tafsirkan oleh pasangan suami dan isteri dan juga nak dapatkan hubungan itu kekal aman kan dan saling membantu satu sama lain. Nasihat doktor juga kepada pasangan suami dan isteri supaya memandang isu ini bukanlah satu isu yang boleh meretakkan rumah tangga, tetapi adalah satu isu yang sepatutnya kita saling membantu antara satu sama lain. Itu besar sekali. Doktor yang selalu banyak jumpa pasangan ni, bagaimana? Okey, saya pernah kerap kali juga berjumpa pasangan suami isteri bergaduh di klinik saya bila dia membawa isterinya, suaminya. Selalunya suami tak datang, lelaki tak datang sendiri. Kebanyakan kes saya isterinya yang jumpa dan bawa suaminya. Lelaki jarang jumpa. Jadi saya memandang kes ini kita kena bersama-sama bekerjasama, jangan bergaduh sebab benda ni sebenarnya kadang-kadang saya pernah jumpa kes daripada kaki pergi ke tangan, pergi ke kelamin dan menjangkiti isteri. Saya rasa kita kena bagi peluang untuk kita sama-sama merawat penyakit ini dan jangan bersangka buruk sebab penyakit ini bukan daripada semestinya suami kita adalah perempuan lain. Kadang-kadang daripada tempat lain. Kita positif dulu dan kita rawat dia, insya-Allah sama-sama kita boleh okey. Dan pihak lelaki sama juga kena jaga kesihatan dia juga, pastikan tidak menjangkiti isteri. Ya, itu dia. Yang penting suami ke isteri ke sama-sama menjaga peranan masing-masing. Betul. Saya kira saling mengingatkan di antara satu sama lain juga. Dan yang penting bila pokoknya Cila, jaga kebersihan. Betul. Itu pokoknya. Terima kasih kepada Dr. Manti DDI atas perkongsian ini. Saya kira sekarang ni dah ada ni. Kejap lagi dengan bang. Jom nak check sekejap. Okey. So kita nak berehat sebentar. Kita ada VT untuk anda. Kembali selepas ini. Setiap kanak-kanak mempunyai keunikan mereka yang tersendiri, begitu juga dengan anak-anak sindrom Down yang menjadi penyejuk mata dan pembawa kegembiraan kepada keluarga mereka. Pegang. Okey. Mereka ini merupakan kanak-kanak yang cukup istimewa, yang tidak jemu memberikan senyuman yang mampu memikat hati sesiapa sahaja yang melihatnya. Jadi, bak kata orang, mereka ini bukanlah berbeza, namun istimewa dengan cara mereka yang tersendiri. Setiap kanak-kanak mempunyai keunikan mereka yang tersendiri, begitu juga dengan anak-anak sindrom Down yang menjadi pembawa kegembiraan kepada keluarga mereka. Sindrom Down merupakan penyakit yang disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom ke-21 yang terdapat pada seorang kanak-kanak. Penyakit ini juga dikenali sebagai trisomi 21 di mana kanak-kanak yang terlibat lahir dengan ciri-ciri fizikal dan boleh juga mempunyai masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengannya. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak sindrom Down, terdapat peluang pendidikan yang ditawarkan oleh organisasi tertentu bagi mendidik anak-anak ini seperti ORCIDS. Di ORCIDS kami menyediakan pembelajaran untuk anak-anak istimewa umur 7 tahun ke atas. Jadi selepas diorang beli program EIP, diorang akan masuk ORCIDS dan kami complement government school, the PPKI. So they will come to ORCIDS and kita ada kelebihan ORCIDS ni, kita very focus. Contohnya untuk program vocational kita ada restaurant management. Kita akan create syllabus untuk anak-anak kita dan dia akan menyediakan anak-anak kita untuk bekerja suatu hari nanti. Pendidikan serta penjagaan yang betul telah membuktikan dapat membantu meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Kita mesti menyediakan mereka kepada satu masa kelak yang kita dah tak ada lagi. Jadi itu sebab di ORCIDS ya, kami merasakan bahawa kita bukan saja patut menekankan pada akademik ya, tetapi juga kepada kebolehan mereka ke arah vocational. Kadang-kadang kanak-kanak ni sebab kebolehan dia berbeza ya, tak semua boleh pergi ke arah akademik. Sekurang-kurangnya kita mengajar mereka untuk buat perkara-perkara yang sangat basic supaya nanti mereka tak perlu bergantung kepada orang lain.
Seperti kita, mereka juga mampu melakar kejayaan jika diberi peluang dan sokongan untuk mengasah potensi mereka. Jadi, di sinilah peranan ibu bapa atau penjaga anak-anak comel ini untuk memastikan mereka mendapat kehidupan yang lebih sempurna. Membesarkan anak sindrom Down semestinya mempunyai pelbagai cabaran. Jadi, ibu bapa yang mempunyai anak sindrom Down tidak patut mengabaikan anak-anak istimewa ini kerana mereka juga berhak untuk menjalani kehidupan seperti kanak-kanak normal yang lain. Okey, Gedung Ilmu dan juga Masyarakat salah satu entiti yang tidak boleh kita pisahkan kerana Gedung Ilmu juga dan juga para pelajar dan juga pensyarah-pensyarahnya menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Mereka ada kepakaran, kebijaksanaan, kemampuan melakukan suatu perkara yang di luar daripada kotak fikiran dan itu diterjemahkan dalam pelbagai kaedah dan juga cara. Dan kali ini di Apa Khabar Malaysia kita bawakan kepada anda Sulam Innovate 2023 dan juga bukan sahaja tetamu istimewa tetapi pemenangnya juga untuk Sulam Innovate 2023 ini. Jadi kita nak ucapkan selamat datang ke studio iaitu Profesor Dr. Sharifah Ruzaina Said Aris, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Puncak Alam. UiTM di hatiku ya Prof, di sebelah sana. Okey, yang di tengahnya ialah Nur Ain Syakirah Mohtar, Johan kategori projek Sulam dari Politeknik Merlimau Melaka dan juga yang di hujungnya Cik Chin Mei Anugerah Sulam dan juga naib Johan kategori projek Sulam dari Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Jauhnya Selamat datang semuanya ke Apa Khabar Malaysia ni. Di depan ni merupakan trofi yang mereka bawa pulang dan juga antara hasil-hasil kerja mereka yang menyumbang kepada masyarakat society. Di awal ini saya nak bersama dengan Prof dulu. Prof, salah satu individu yang merupakan ahli jawatankuasa bagi penganjuran ini. Nak fahami dahulu tentang inisiatif Sulam ini. Mungkin boleh kenalkan kepada kita semua bagaimana? Baik. Sebenarnya Sulam itu adalah singkatan daripada Service Learning Malaysia, University for Society. Sebenarnya konsep Sulam ni dah lama di Malaysia. Dah lama di negara kita. Cumanya pada tahun 2018 satu jawatankuasa strategik Sulam di peringkat kementerian dibentuk bagi memantapkan dari segi aspek frameworknya, kerangkanya, proses penekanan dari segi pentahelix iaitu penglibatan antara komuniti, masyarakat, universiti dan juga agensi untuk bersama-sama membantu komuniti. Dan yang penting di Sulam ini adalah di mana ianya adalah satu pendekatan akademik iaitu merupakan salah satu kursus yang diterapkan di dalam kurikulum di mana pelajar itu perlu menyumbangkan kepakaran beliau. Nanti kita akan dengar daripada Ain dan Mei di mana kepakaran mereka itu disumbangkan kepada komuniti bagi membantu komuniti, memberi impak komuniti dan pada masa yang sama ini adalah kursus yang mereka akan dinilai oleh pensyarah untuk melihat impak dia kepada komuniti itu sendiri. Okey, baik. Kepada komuniti. Salah satu perkara yang bukan mudah untuk dilakukan sebenarnya dalam kita sedang sibuk belajar, menghabiskan kursus kita perlu menyumbang sesuatu kepada komuniti dan itu diterjemahkan oleh pemenangnya iaitu Cik Nur Ain Syakirah yang memperkenalkan projek bernama Dokumentasi Rumah Tradisional Hajah Retih Gadik Melaka. Mungkin boleh kongsikan kepada kita salah satu projek ini yang mungkin boleh disaksikan depan ni adalah salah satu mungkin bagilah kan kita tengok sendiri rumah warisan Hajah Retih ni. Mungkin boleh kongsikan kita bagaimana inisiatif diambil dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada masyarakat secara mempunyai impak besar kepada masyarakat. Projek dokumentasi Rumah Warisan Hajah Retih ini dia merupakan tugasan akhir untuk projek khusus Major Drawing dan pada akhir projek ini kita telah mengumpul data seperti laporan, set lukisan terukur, 3D modelling dan juga model making serta coffee table book. Untuk mungkin ada yang tertanya apa kelebihan keistimewaan rumah ini sebab pertama antara keunikan rumah ini mempunyai pengaruh daripada Cina dan juga Melayu serta kenapa kami memilih di Gadik Melaka sebab Gadik merupakan kawasan yang terletak di sepadan antara Negeri Sembilan. Jadi mungkin di situ kita boleh lihat
pengaruh seni bina yang terdapat di negeri tersebut. Aha, okey. Macam kita tunjukkan di gambar sana ya, Cik Nur Ain ya. Ini apa yang dihasilkan. Saya ada tengok juga saya di sangat dalamnya. impress sebenarnya bila tengok hasil yang dilakukan ini. Memandangkan ini ada kaitan dengan sejarahnya, elemen dan juga bagaimana pengekalan warisan itu dikekalkan. Selaku salah seorang individu yang terlibat, Prof, dalam memberikan kemenangan lah juga kan kepada beliau. Faktor yang menilai kreativiti dan elemen-elemen yang mengangkat mereka ini jadikan pemenang, apakah faktor-faktornya? Dia ada beberapa faktor ya. Antara yang pertamanya adalah kita lihat bagaimana pelajar ini sebenarnya bila mereka ke komuniti, mereka adalah seperti pakar bidang. Okey. Dia sumbangkan apakah ilmu kepakaran yang dia ada. Contohnya bagi saudari Ain ni, dia menyumbang kepakaran seni bina. Jadi kita melihat kepada aspek itu. Yang pertama, bagaimana dia menyumbang bidang dia kepada komuniti, dan yang kedua kita lihat bagaimana ini memberi impak kepada komuniti. Contohnya warisan ini akan memberi impak kepada komuniti di mana ia akan membuka lebih lagi untuk komuniti sekitaran ia yang lain berdekatan akan datang untuk melawat. Maksudnya ia memberi satu ruang visit ketampakan kepada komuniti ini, dan terus secara langsung ianya akan meningkatkan ketampakan, dan mungkin satu hari nanti ianya akan menjadi pusat pelancongan. Jadi itu yang kita lihat, itu yang kita nilai bagaimana impak ini akan sustain ataupun mampan. Itu antara cirinya lah ya. Kita tengok Nur Ain. Saya nak kongsi sikit lah sebab saya sempat baca-baca strategi yang dilakukan oleh Cik Ain kita ni. Beliau buat strategi selain daripada menunjukkan hasil binaan, dia mesti jalan cerita. Betul. Ada penceritaan juga. Penceritaan seolah-olah saya sedang berada di sana walaupun saya hanyalah membaca buku. Tapi seolah saya berada di sana, bagaimana susun atur itu, bagaimana beliau dan keluarga berinteraksi, tetapi melalui penggunaan infrastruktur yang berada di dalam rumah ini. Okey, untuk Nur Ain menyokong banyak dari segi seni bina pula. So kita mungkin nak bertanyakan kepada Cik Chin Mei berkenaan tentang projeknya Place Branding for Kampung Melayu. Jadi apa yang boleh dikongsikan dengan kita hari ini berkaitan dalam Sulam Innovate 2023? Okey, dalam program ini kan kita terdapat 3 program pelajaran yang different, yang berbeza. Merupakan salah satu adalah program saya teknologi seni reka, yang lain adalah program seni halus serta program sinematografi. Kita 3 program bekerjasama dengan Kampung Melayu untuk yang berlokasi di Sarawak, Malaysia. So, ini adalah satu projek sulang yang untuk mendokumentasikan komuniti dan mempromosikan perniagaan mereka untuk meningkatkan kenamaan mereka. Okey. So, projek ini telah terlibat sebanyak 120 orang pelajar dalam. So 3 projek ini terlibat yang seni halus, dia akan membuat seni acar yang menjadi simbol untuk Kampung Melayu, iaitu buah petata. Manakala pelajar teknologi seni reka akan mereka bentuk logo semula kepada Kampung Melayu. Lepas tu menu label untuk perniagaan mereka serta promosi melalui laman sosial media yang kita create di FB. Saya kagum dengan kedua-dua ni kan. Sambil belajar tadi tu. Nak tanya sikit lah, kalau Cik Mei ambil jurusan apa di universiti? Saya ambil design teknologi, iaitu teknologi seni reka tapi major di dalam industrial design. Okey. Kalau Cik Ain? Kalau saya ambil khusus seni bina, iaitu kos architecture. So lebih kepada pembinaan rumah. Dianugerahkan sebagai pembenang, dan Cik Mei juga merupakan pembenang anugerah khas. Cik Mei dulu lah tanya, sangka tak dapat menang ni? Tak sangka. Perasaannya mungkin. Kita dengan ahli kumpulan pun tak sangka masa tu. Sebab masa tu kita sudah nak ambil naik Johan. So kita pun rasa sudah dapat satu keputusan yang baik. Tapi tiba-tiba dia cakap anugerah khas Unimas. Kita pun rasa tak sangka juga. Yelah kan, kita sangka dah itu saja. Anugerah khas ni membezakan dengan anugerah-anugerah lain, Prof.
Itu yang anugerah khas ni maksudnya sebab kita nampak projek ni dia berterusan. Sebenarnya saya sendiri pernah melawat Kampung Meriu ni. Saya sendiri pernah berjumpa dengan ketua Kampung Meriu tu dan kita boleh nampak bagaimana pelibatan pelajar daripada tiada kepada ada. Impak dia memang sangat jelas. Jadi itu yang kita kata yang paling penting tu impak. Dan impak ni berkekalan dan ianya berterusan ya. Maksudnya untuk semester akan datang akan ada pelajar yang akan menyambung supaya kesejahteraan komuniti itu berterusan. Itu yang kami nampak, yang itu kenapa para juri memilih projek ini sebagai projek khas juri, pilihan juri. Jadi kesinambungan untuk program-program seperti ini saya kira pun patut diteruskan juga ya Ashraf ya, untuk setelah kita ada bakat-bakat muda yang begitu bersinar. Hari ini kita tengok Nur Ain, Cik Chin ya. Okay, mungkin kita tanyakan Nur Ain mungkin lepas ini dah jadi pemenang. Kali ini selepas ini apa pula? Adakah anda teruskan lagi seperti projek-projek sebegini atau bagaimana? Bagi pendapat saya, mungkin kita akan teruskan lagi projek seperti ini supaya bangunan yang belum lagi diwartakan oleh pihak Perzim. So sekarang mungkin kita boleh bantu pihak Perzim untuk perbanyakkan lagi bangunan yang bersejarah sebagai tarikan pelancong. Okey, soal cabaran saudari ataupun Cik Ain, cabaran untuk menyiapkan dokumentasi seperti ini bukan mudah. Apatah lagi nak berhubung dengan tuan pemilik rumahnya lagi kan. Ini antara cabaran mungkin yang berlaku. Mungkin boleh kongsikan kepada kita di sebalik kepenatan dan kepayahan itu untuk menghasilkan satu program ataupun laporan berimpak tinggi ini, apakah yang dilalui? Sebenarnya bukan mudah untuk kita nak siapkan dalam masa terdekat sebab tempoh kami untuk dapatkan maklumat tu dalam masa 1 minggu. Jadi dengan kerjasama daripada pelajar, kami pelajar seni bina sendiri iaitu terdiri daripada 25 orang semester 5 dan dibagikan kepada 3 kumpulan kecil yang akan akan handle bahagian laporan untuk mengukur dan juga bahagian multimedia. Jadi dalam masa 1 minggu tu kita gunakan sebaik mungkin dan dapatkan data info yang tepat. Okey, itu pengalamannya daripada saudari Nur Ain, tapi kita pergi juga saudari Chin juga. Apa pengalamannya apa mungkin yang anda rasakan tak boleh dilupakan lah sepanjang lakukan projek ni setelah sampai diangkat menjadi pemenang juga salah seorangnya? Okey, so yang pengalaman yang paling mendalamkan ialah teamwork, ialah kerja kumpulan dalam satu pekerjasama lah. So sebab kita adalah kumpulan yang sangat besar, dia terlibat dengan 3 program. So kita ada masalah semasa berkomunikasi. Lepas tu terutamanya dalam kita punya kumpulan design teknologi, teknologi seni reka, kita akan ada idea pecahan semasa kita nak menentukan design yang finalize. So ini kita kena ada brainstorming dan komunikasi banyak kali untuk dapatkan ini. Walaupun ada pergaduhan juga, tapi saya pun selalu juga bergaduh dengan dia kat sini. Selalu. Tapi kita juga akan memahami sama-sama dan kita akan selesaikan projek ini dan dapatkan hasil. Inilah hasil dia. Dia konsep dia, kita semua berada dalam misi yang sama, fokus yang sama, walau macam mana pun masalah kita dapat selesaikan perkara ini. Dan itulah salah satu elemen ataupun keinginan yang ingin dilakukan oleh Sulam sendiri dalam menghasilkan projek seperti ini. Dan difahamkan di bawah Sulam sendiri banyak lagi program yang akan dilakukan, antaranya second Sulam Conference. Mungkin Prof boleh kongsikan kepada kita tentang pengajuan ini. Second conference Sulam ni pertama kali kiranya kita adakan dia secara face to face ya. Pertama kali itu sewaktu COVID. Walaupun COVID pada ketika itu kita masih lagi menjalankan sebab kita nak bahawa penglibatan kita bersama komuniti ini tidak ditinggalkan. Walaupun COVID hari itu kita masih PKP hari itu kita masih menjalankan. Untuk yang second Sulam Conference ini kita menjalankan, ini adalah kolaborasi JPT ya bersama dengan UUM ya yang diadakan di Alustar lah ya, dan di mana ini melibatkan bukan saja pensyarah ya ataupun penyelidik ya, di mana menterjemahkan apa yang mereka telah hasilkan melalui penyelidikan berkenaan sulam, berkenaan komuniti, melihat kepada impak, melihat kepada apakah sumbangan ya, apakah dia hasil projek dan sebagainya. Juga kita ada pameran poster. Jadi poster daripada kalangan pelajar dan juga pensyarah. Kolaborasi ada pelajar juga pensyarah. Satu kolaborasi yang cukup bijak ialah
pensyarah punya perkara masing-masing, pelajar juga akan mempunyai perkara masing-masing. Salah satu strategi yang cukup bijak untuk dilakukan, dan dalam konteks ini juga kita nak pastikan supaya program ini mempunyai satu impak yang unik kepada masyarakat. Prof, di melalui sulam ini apakah sebenarnya impak unik yang ingin dihasilkan dan dicapai dan juga memberikan kesan kepada masyarakat secara keseluruhannya? Saya rasa seperti yang saya sebutkan tadi, yang penting apa yang kita buat itu memberikan impak. Impak tu boleh terbahagi kepada 3. Contohnya daripada komuniti itu tidak ada ilmu, tetapi diberikan ilmu. Kan, contohnya ilmu perniagaan, ilmu bagaimana untuk menanam. Yang kedua mungkin tak ada skill, tak ada kemahiran, tapi kita berikan kemahiran untuk, contohnya kemahiran untuk berniaga, kemahiran untuk bercucuk tanam contohnya. Dan kemudian lagi satu kemungkinan juga boleh dari segi aspek value. Ya, mungkin kadang-kadang ada komuniti yang mohon bantuan kepada universiti bagaimana untuk memberi motivasi, bagaimana untuk membantu komuniti contohnya untuk pandai di dalam matematik ataupun di dalam bahasa Inggeris. So itu adalah keperluan komuniti yang kita rasa kita ni dapat memberikan sumbangan. Itu yang bagi saya adalah dan yang pentingnya adalah berkekalan. Maksudnya bila kita tinggalkan komuniti tu, mereka tidak terkapai-kapai. Kita tak nak kita pergi, bila kita tinggalkan komuniti kembali kepada asal. Kita tidak mahu yang tu. Saya tertarik tadi memberikan pengajar sebagai contoh pendidikan bahasa Inggeris. Di samping kita tahun depan Tahun Mawar Malaysia kan nak bawa masuk pelancong ni, barangkali kita boleh gunakan strategi ini di pusat-pusat pelancongan tertentu. Sebagai contoh selepas ini di kawasan Melaka ini antara fokusnya. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama dan juga maklumat-maklumat yang diberikan, salah satu inisiatif dan juga tindakan yang cukup baik yang menyumbang kepada impak masyarakat. Terima kasih kepada ketiganya atas perkongsian ini. Ya, kita ucapkan terima kasih dengan segala perkongsian yang saya kira cukup menarik, dan 2 pemenang yang saya kira macam pengalamannya memang boleh menjadi aspirasi kepada yang di luar sana. Profesor Nur Air dan Cik Chin, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Baik, hujung rancangan, selamat berhujung minggu. InsyaAllah minggu depan Apa Khabar Malaysia kembali bersama dengan anda. Ya, kalaupun kita dah tutup Apa Khabar Malaysia, terus bersama dengan kami di Bernama TV. Saya Nur Salia Azmi. Assalamualaikum. Tertinggal.